Kita belas saya habiskan benda ni juga. Baik. Jadi daripada kekuatan tadi, daripada kalimat syahadah tadi, kan? Maka apa yang kita nak kena buat? Kita tengok dalam ayat Quran ni disebut dalam surah Al-Anfal ayat 60 ni. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa bi ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan siaplah untuk menghadapi mereka kekuatan apa sahaja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda ditambat, iaitu ribatil khail, untuk berperang yang dengan persiapan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuh kamu. Baik, di sini dalam ayat surah Al-Anfal disebut kat situ, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka min quwwatin. Maka pada perkataan min quwwatin itu ditafsirkan oleh para ulama iaitu kekuatan yang bersendikan kepada kekuatan iman, Islam dan ihsan. Pada perkataan min quwwatin. Dan ribatil khail tu ribat al-khail. Ribat ni adalah kuda-kuda yang ditambat. Macam ribat ni disebutkan kuda yang sebagai satu tempat. Kuda-kuda yang ditambat ni sebagai persiapan. Macam kita lah. Kita lah ni mungkin tak naik kuda, tapi kita naik kenderaan. Kita menyediakan persiapan kita untuk berperang. Berperang ni banyak istilah. Berperang ni juga termasuk perkataan berperang dengan hawa dan nafsu. Perang dengan kejahatan. Itu perang. Perang dengan kemiskinan. Perang dengan macam-macam perang lah istilah. Maka kita menyediakan kereta kita. Kita infakkan kereta ni. Nah Ustaz, saya bagi 2 biji kereta saya. Velfire sebiji dengan Alphard sebiji. Ambil kereta ni, Ustaz pergi je lah jelajah sebab saya nak pahala. Saya tak mampu pergi. Tapi saya bagi kereta sekurang-kurangnya ada kenderaan saya yang menggerakkan jelajah program yang kita buat tu. Contohnya macam itu. Dan sekiranya kalaulah kita gunakan persiapan kita untuk berperang tu tak jadi, maka apa yang kadang kita dapat? Allah akan tetap bagi pahala jihad kepada kita. Walaupun kita sedia perang tak perang juga. Kita ada persiapan macam-macam dah. Macam sekarang ni. Kan? Tadi saya tengok satu video. Adalah hamba Allah mana post video. Dia cerita dalam video tu, yang bercakap tu Cina. Cina mana tak tahu lah. Dia cerita dalam video tu macam mana China telah bersiap sedia. Dia telah membukakan dia punya markas-markas tentera di seluruh dunia. Kan? Dibuka di Kanada, di Indonesia, di Filipina, di Thailand, semua. Dan di Malaysia juga. Dan dia ceritakan di Singapura paling kuat. Singapura adalah tempat paling besar markas-markas tentera China di Asia ni, di Asia Tenggara. Yang cerita tu dalam video tu, boleh tengok dalam video tu balik. Jadi pakat post lah orang ni, post sana, post sini. Saya kata, kamu post benda ni, apa kamu dapat? Kita dengar je, oh Cina dah buat. Tak apa, okay, it's very good, fine. Apa kita buat? What's your action? Apa tindakan awak? Mana tindakan? Persediaan tak ada. Duk seronok cerita post sana, oh, macam ni, kita ni macam mana? Cukup ke kita baca sini tiap malam ni? Contoh, mana persiapan kita? Maka sebab tu dah Allah perintah dalam Quran. Tengok ayat Al-Anfal ni disebut. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka. Allah perintah kepada setiap umat Islam mempersiapkan diri kita dengan kekuatan. Maknanya kena ada kekuatan yang sangat hebat, yang sangat ampuh. Iaitu kekuatan apa? Kekuatan yang bersendikan iman, Islam, ihsan. Dan kekuatan ini berada pada 2 kalimat syahadah. Tu nak cerita syahadah ni sangat hebat. Sebab apa ada dalam syahadah? Konten syahadah tu apa? Dia ada iman, Islam, ihsan, tauhid, makrifah, kasyaf, mukasyafah, mukafahah, manakib, karamah, kelebihan, ijabah makbul doa. Ada semua di dalam kalimat syahadah. Apa yang ada pada diri Nabi SAW, itulah apa yang ada dalam 2 kalimat syahadah. Apa yang ada dalam Quran, ada kat Rasulullah. Jadi, bila kita bawa kembali kepada 2 kalimat syahadah tu, apa yang daripada Rasulullah tu kita terima, kita akan dapat macam mana? Exactly. Tak ada miss langsung. Semua macam daripada diri Rasulullah. Cuma, kat kita ni orang awam, mungkinlah yang dapat kita ni ujung kuku. Mungkin sikit sangat. Tapi adalah lebih baik lagi daripada kita duduk di luar langsung. Daripada kita tak ikut langsung. Ini kita buat juga, kita ambil juga apa yang ada pada diri Nabi. Apa yang ada dalam Islam tu, di atas makna sekaliannya dan juzuk-juzuknya. Kullu, kesemua tu, keseluruhan kita. Kita terima semua. Nak buat tak buat, itu pulanglah pada awak sendiri. Begitu. So, jadi di sini penting. Jadi maknanya, kepersediaan ni untuk menghadapi orang-orang kafir musyrikin ni macam ni. Orang Islam, orang yang beriman kepada Allah ni, dia macam seorang tentera, seorang askar yang naik atas kuda, tangan kiri dia pegang tali kuda,
tangan kanan dia pegang pedang. Dia pakai baju besi setiap masa dan ketika. Maknanya dia sentiasa alert, sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga. Pasal Allah suruh perintah. Bukan maksud dia musim tak perang ni kita tak sebab persediaan. Bila kena nak perang ni, bila orang post video tu, semua orang kalang kabut. Saya tanya satu soalan ni. Persediaan apa yang kamu dah buat? Persediaan apa? Seronok post video tu. Dengar Cina tu cakap. Mungkin ya. Mungkin tidak. Mungkin ya lah. Kita tengok mungkin ada kebenarannya. Apa dia cerita tu betul. Macam mana kita memfaham benda tu. Lepas tu kita nak buat program kuliah macam ni, kita nak beritahu. Bagi orang Muslim, orang beriman kepada Allah, persediaan menghadapi orang kafir itu wajib. Paling tidak, dia melawan dengan nafsu dia sendiri. Kalau tak ada apa-apa peperangan atas dunia ni, macam dunia yang aman sekarang ni contoh, maka dia buat persediaan untuk diri dia sendiri. Kalau persediaan itu tak ada perang sampai dia mati, maka selama dia menyediakan diri dia untuk sedia dipanggil untuk berperang, maka Allah bagi pahala jihad pada diri dia. Kan untuk, bukan kita nak bagi perang betul-betul bodoh macam tu je, tak pasal-pasal gaduh dengan orang. Allah akan suruh. Islam akan suruh macam itu. Allah suruh membuat persediaan sebab mempertahankan maruh agama. Mempertahankan maruh negara kita Malaysia ni wajib, bukan sunat. Kalau jadi apa-apa peperangan, bila diseru saja kepada jihad, maka wajiblah bagi laki-laki itu pergi berjihad. Masa tu dah dia kalang kabut. Allah Ustaz, macam mana nak buat ni, nak perang apa ni? Saya bukan kerti apa ni? Dulu aku suruh hajar kamu tak ada. Kamu dah kata macam-macam. Silat ni boleh lawan ke dengan peluru pandu? Boleh kalau dengan peluru pandu? Boleh kalau dengan senapang ni? Ya Allah, kamu ni. Kamu ingat tak apa yang Tuhan kata? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha harama. Kan? Tidaklah engkau yang melontar. Tidaklah engkau yang bunuh. Aku yang bunuh. Whatever peluru pandu besar mana pun, whatever peluru senapang ke, meriang ke, kereta kebal ke, kapal terbang F-35 ke, jet jet perang tu, apa saja yang datang. Sebab semua Allah yang menentukan. Tidaklah kamu yang membunuh, kata Allah. Aku yang bunuh. Jadi kalau kena tembak dalam perang pun yang mati, orang tembak kita, bukan peluru yang bunuh, Allah yang bunuh. Itu kena faham baik-baik. Jadi mempersiapkan diri ini bukan saja-saja, bukan kosong, dapat pahala jihad lagi, dapat pahala syuhada lagi. Ini buat persiapan ni. Berzikir kita dengan amalan ni sekiranya jadi, apa kita nak buat? Kita nak mempersiapkan diri kita, itu adalah persiapan iman, Islam, ihsan. Itu yang paling penting. Maka dari situ akan terzahirlah segala kekuatan apa saja. Dia akan zahir. Tengok sahabat Rasulullah pergi perang Badar. Bukan kaya pun, bawa senjata hebat-hebat. Yang buat pelepah tamal pun ada. Tapi tengok masa perang. Pelepah tamal tu jadi pedang. Tangan tu jadi pedang. Kita. Ini semua kerja-kerja Tuhan. Maka kena yakin dengan Tuhan. Maka sebab tu, mempersiapkan diri itu jadi satu kewajipan. Bukan main-main. Jadi semua orang lelaki, perempuan sekali, maka persiapan jihad itu, maka jadi wajib. Perang nombor 2. Persiapan dulu. Maka semua orang. Bukan orang Melayu je. Semua orang kena ada persediaan tu. Baik. So jadi kekuatan inilah yang merangkumi dua aspek. Maka di dalam kekuatan Islam, iman dan ihsan ni terkandung di dalam dua kalimah syahadah. Maka sebab itulah kelebihan. Apabila kita menerima dua kalimah syahadah, kita mengucap dua kalimah syahadah, maka di situlah kita akan menerima balik. Sebab kalau kita mengucap syahadah, kita terasa. Kalau kita terima syahadah tu, terasa masuk dalam hati tu, rasa tenang, sejuk, syahdu je. Itu dia. Iman bila dia masuk dalam hati, itulah jadi. Apa jadi pada siapa? Orang-orang yang bukan Islam, bila dia mengucap syahadah, cuba tengok. Macam mana keadaan mereka tu. Cuba tengok Zakir Naik ketika dia ajar orang mengucap syahadah macam mana. Ribu-ribu orang tu, dia boleh talqin orang, ramai-ramai macam tu. Sama juga dengan kita. Jadi kita pun bila kita mengucap syahadah, kita terima iman tu, maka tenang masuk dalam hati. Sebab tu bila orang kafir, contoh kita sebut tengok Big Liu ke, Fidel Huong ke, kenapa mereka sangat kuat untuk berdakwah? Sebab dia merasa nikmat iman tu. Dan nikmat iman inilah yang nak dikongsikan balik, di-sharekan balik, diajak orang-orang yang bukan Islam yang masuk, sebab dia telah merasai betapa ini indahnya iman itu setelah mengucap dia kalimah syahadah. Macam Fidel Huong kita tengok, masa tengok lamarin, dia berjaya bawa mak dia, ibu dia masuk kepada Islam. Maka inilah peranan yang sangat penting. So pada malam ni, saya rasa kita belajar beberapa aspek daripada keperluan dua kalimah syahadah. Sehingga yang syahadah itu dia dalam
persediaan menghadapi musuh-musuh Allah juga di dalam dua kalimat syahadah. Jadi satu benda kita belajar, syahadah dia merangkumi semua aspek-aspek di dalam kehidupan kita manusia. Sama ada nak perang dengan syaitan pun kita ada kekuatan. Nak jampi syaitan tengok kita pun, kalau syaitan, kalau kita tu iman kita kuat, macam ni iman Sayyidina Umar tu. Kalau Sayyidina Umar lalu jalan tu 3 hari syaitan tak lalu. Begitu juga dengan Syekh Al-Jilani. Dia lalu jalan tu saja 1 hari, syaitan tak lalu. Hebat tak hebat? Kita pun kalau boleh, biarlah rupa itu. Syaitan nak kacau kita pun tak boleh. Kalau kena juga, ada benda tak kena. Mungkin kita buka pintu pada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyil wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka kafaratal dzunubi sirri wa jahri wa niyatu wa qalbu bi qalbi. Allahumma tawil umurana wajud fi kulli lailatin wa dawlah wa ihsana wa taqabbal du'ana bi barakati syayikhina maulana sayyidi Muhammad Abdul Qadir Jalani wa barakati syafaatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Allahumma amin ya Allah. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal ghami ya man ibadi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka tasmi'ul alim. Wa sallallahu ala khair khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kum taqabbal